Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sobat setia channel Tommy Wahono, jumpa lagi bersama saya Mas Tommy dalam acara kebanggaan kita bersama, Goblok, ngobrol bareng lain orang. Kuy. Pada kesempatan kali ini sengaja saya tidak mengundang langsung teman untuk ngobrol ataupun teman untuk berbincang pada kesempatan kali ini, tetapi saya akan menampilkan cuplikan video tentang sosialisasi, tentang penjelasan program rekalibrasi tenaga kerja ataupun rekalibrasi pulang yang saat ini sedang hangat dibicarakan bagi para pekerja migran, baik itu dari Indonesia maupun dari negara-negara lain yang berada di luar kerajaan Malaysia. Tidak tanggung-tanggung, narasumber yang akan kita mintai penjelasan, yang akan kita mintai informasi adalah para pejabat yang berwenang di Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia atau JTKSM dan juga di Jabatan Immigration Malaysia. Kedua pejabat ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita untuk mendapatkan akses, syarat-syaratnya, dan juga apa kewajiban dan hak-haknya sebagai pekerja migran di wilayah Malaysia untuk mengikuti dua program yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, yaitu program rekalibrasi tenaga kerja dan juga program rekalibrasi pulang. Rekan sahabat ngoblok sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan penjelasan dan juga tanya jawab yang telah dilaksanakan oleh beberapa rekan yang pada saat itu secara langsung bisa hadir melaksanakan kegiatan tanya jawab beserta pejabat tersebut. Acara ini diselenggarakan atau diprakarsai oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang bekerja sama dengan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia Perlis dan juga dengan Jabatan Imigrasi Malaysia Pulau Pinang. Bagaimana penjelasan dan detailnya? Mari kita saksikan video penjelasan tentang program rekalibrasi tenaga kerja dan program rekalibrasi pulang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Pertamanya marilah kita sama-sama sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang untuk bersama-sama pada pagi ini dalam program sosialisasi ketenagakerjaan. Salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati walaupun beliau telah meninggalkan majlis ini, Bapak Bambang Suharto, mudah untuk mengingati nama dia. Dulu late Presiden Indonesia kan, Suharto. Yang saya juga hormati Tuan Arwin, rakan dari Jabatan Immigration Malaysia Penang, Bapak Indra, Bu Esther, pegawai-pegawai kanan di Konsulat Jenderal Indonesia Pulau Pinang, dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Disebutkan tadi tapi saya minta maaf, saya tak boleh nak tangkap tuan-tuan dan puan-puan ni datang dari mana. Wakil masyarakat atau community
Indonesia di Malaysia, khususnya di utara Malaysia. Dan saya belajar satu perkara, satu perkataan, payuguban. Paguyuban. Okay. Saya belajar satu perkara, istilah baru, paguyuban, iaitu kelompok ataupun community. Sebenarnya berapa lama masa yang saya ada, Pak Indra? 15 menit. Sebenarnya saya sebenarnya saya faham saya dijemput untuk bercakap tentang rekalibrasi. Rekalibrasi khususnya tenaga kerja. Tapi saya fikir audiens saya ni, saya nak tahu audiens saya siapa dulu sebenarnya. Adakah audiens ini majikan? Bukan, kan? Seperti mana yang Bapak Konjen sebut tadi, kalau tuan-puan yang berminat untuk mengetahui tentang rekalibrasi, kalau yang pulang, itu kena mohon sendiri, ya. Tetapi kalau rekalibrasi tenaga kerja, seharusnya majikan. Jadi saya tak fikir audiens saya ni yang sesuai, dan saya yakin dan percaya Tuan Arvin akan menerangkan dengan lebih detail tentang rekalibrasi. Saya fikir itu sajalah, dan saya dah boleh duduk sekarang. Tapi saya nak mengambil peluang ini, because 15 minit saya juga sebenarnya perlu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Konsulat Jeneral Penang, yang khususnya kepada Bapak Konjen sebab menjemput saya. Saya dari Perlis, ya. Dari Perlis, mungkin ada yang tak pernah sampai. Jadi kita yang paling atas sekali, di hujung sekali. Dan saya fikir atas hubungan yang baik ini satu penghargaan, dan saya fikir saya perlu menghargai untuk hadir pada pagi ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis pada pagi ini. Ini pertama kali, ya. It's the first time for me to join sosialisasi ketenagakerjaan, dan insyaAllah kalau ada ruang peluang kita laksanakan di Perlis juga pada masa akan datang. Tetapi saya faham di Perlis mungkin jumlah pekerja ataupun masyarakat Indonesia dia kurang banding di Pulau Pinang, ya. So itu mungkin bezanya. Jadi Pak Indra, saya nak ambil peluang sebenarnya kalau ada slide ni untuk saya sebenarnya nak terangkan sedikit berkenaan dengan undang-undang, terutama yang baru, ya, yang kita laksanakan, dan saya harap ini bermanfaatlah kepada tuan-tuan, ya. So saya ambil peluang ini untuk menerangkan kalau tuan-tuan ini adalah merupakan ketua kepada satu organisasi di sini yang menjaga kebajikan dan hak pekerja. So saya fikir tuan-tuan dan puan-puan, bapa ibu mungkin perlu juga mendengar ni, walaupun mungkin dah tahulah, ya. Jadi boleh teruskan next. Ini adalah kandungan yang akan saya perkatakan. Pertamanya kita ada sedikit latar belakang, kemudian apa agensi yang terlibat berkenaan dengan undang-undang perburuhan. Seterusnya peruntukan akta. Ini akta Kerja 1955 adalah merupakan akta yang paling penting yang berkait dengan perburuhan di negara ini. Seterusnya pelaksanaan. Saya juga nak menyentuh, tetapi saya fikir Tuan Arvin akan menyentuh lebih detail tentang rekalibrasi nanti. Dan soal jawab sekiranya ada, tapi mungkin selepas kedua-dua yang dipanggil narasumber bercakap selepas ini. Okay, next. Ini secara akademik, ya. Jadi undang-undang perburuhan di Malaysia juga seperti mana saya yakin di negara tuan-tuan dan puan-puan juga diwujudkan berdasarkan kepada aspirasi dia untuk menjaga hak pekerja. Hak melindungi keistimewaan atau kepentingan dan hak pekerja, ya. Juga hak majikan. Memastikan bahawa tiada diskriminasi. Ini yang pentinglah. Tak ada diskriminasi, bahawa adakah dia sebab jantina dia, agama dia, kaum dia,
ataupun kewarganegaraan dia, adakah dia boleh diskriminasi, tidak ya. So ini kepentingan undang-undang lah. Kemudian diwujudkan dan dia ada objektif dia masing-masing, peranan dan fungsi. Jadi dan dia dilaksanakan oleh agensi-agensi yang tertentu. Jadi hari ini saya dari Jabatan Tenaga Kerja, ini fungsi yang penting untuk menjaga kepentingan pekerja dan hak-hak pekerja ya. Terima kasih. Next. So saya nak terus pergi kepada detail. Yang ini mungkin agak inilah, because saya dari agensi yang menguatkuasakan undang-undang, jadi dia mungkin membosankan sedikit. Tetapi kalau kami memberikan ceramah ini kepada majikan, memang soalan dia saya ingat sampai ke petang pun tak habis lah. Tetapi kalau dengan tuan-tuan dan puan saya kurang pasti Jadi yang pertamanya akta kerja. Ini akta yang saya sebutkan penting tadi untuk menjaga kepentingan. Jadi mana-mana pekerja yang datang bekerja dengan majikan, dia mesti mematuhi. Maksudnya pekerja mesti mematuhi, majikan juga mesti mematuhi. Seterusnya ada satu lagi, perintah gaji minimum ya. So perintah gaji minimum yang kita kuatkuasakan sekarang adalah untuk tahun 2020. Jadi soalan dia, adakah pekerja Indonesia juga perlu mendapat gaji yang sama di bawah gaji minimum? Seperti tadi, tidak ada diskriminasi. Jadi semua orang perlu dapat gaji yang minimum yang sama ya, minimum yang sama. Di Indonesia juga saya yakin ada gaji minimum. Cuma dia ikut sektor lah, ikut wilayah kalau saya tak silap. Okay. Next. Kemudian ni akta berkaitan dengan perumahan, penginapan dan standard minimum. Ini juga satu yang baru yang saya akan terangkan nanti. Dan akta anti pemerdagangan dan anti penyelundupan migran. Jadi ini pun satu akta yang kita kuatkuasakan. Sebenarnya ada 12 akta yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Tenaga Kerja, tapi dalam konteks kita pada hari dan komuniti Indonesia, saya bawakan akta ini tetapi tidak secara detail ya. Okay, next. Dan ada satu lagi akta yang bukan dikuatkuasakan oleh Jabatan Tenaga Kerja, dia dikuatkuasakan oleh Perkeso, tetapi berkaitan dengan insurans pekerja. Sebagai pekerja dari Indonesia perlu dilindungi oleh insurans di bawah agensi ini, Perkeso. Okay, next. Okay, yang pertamanya, apa pun sebenarnya yang kita buat, baik di alam bukan pekerjaan, alam biasa pun kita perlu kontrak perkhidmatan ya. Jadi bagi tuan-tuan perempuan yang ada pekerja, ataupun kalau tuan-tuan dan perempuan sendiri adalah merupakan pekerja, pastikan yang pertama kamu mesti ada kontrak dulu, kontrak perkhidmatan. Okay? Dia mungkin diberikan oleh majikan, ataupun sekiranya pekerja itu datang dari negara mungkin Indonesia, ada melalui ejen dan sebagainya, tetapi ada kontrak perkhidmatan ya. Okay? Yang kedua, kadar upah. Ini kadar upah gaji. Saya pasti kita punya kenapa kita bekerja adalah disebabkan upah dia ya. Jadi di Malaysia pada masa ini kita ada 3 kaedah gaji lah ya, tetapi mematuhi gaji minimum. Jadi yang pertama, gaji sekarang 1,200. Jadi kalau ada buat medical,
terkejut. Saya ingin menarik perhatian tuan-tuan sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, bapak ibu. Saya tadi masa saya sepatut 15 minit, jadi ada pause kejap. Jadi kena minta extend sikit lah, ya. Sekali lagi saya ingin menarik perhatian tuan-tuan kepada layar, ya. Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan yang ada di hadapan saya pun sebahagian besarnya adalah merupakan pekerja, betul? Betul, ya? Okey. So jadi gaji yang perlu dibayar pada masa ini di negara kita, di negara Malaysia adalah 1,200 untuk bulanan. Hariannya ada di situ, jamnya pun ada di situ. Okey. Slide ini akan saya tinggalkan bersama dengan pihak konsulat. Kalau ada yang perlukan, silakan boleh copy. Ini bukan saya punya, ini ilmu yang umum, ya. Pembayaran upah, soalan dia, ada yang dibayar gaji kurang pada 1,200 bulan? Kalau ada, report ke Jabatan Tenaga Kerja Pulau Pinang, ya. Dan pembayaran upah mesti dibayar 7 hari setelah tamat tempoh upah. Maksudnya kalau gaji, boleh saya guna bahasa biasa, boleh tak? Boleh. Jadi kalau saya tak suka sangat formal ni, saya suka guna kamu, boleh? Adakah kamu ni adalah ganti nama yang kasar? Tidak. Tidak. Okey. Jadi kalau misalnya kamu tempoh upah gaji itu adalah 1 sampai 30 hari bulan, 1 sampai 30 hari bulan, jadi 7 hari bulan adalah merupakan hari berikutnya, bulan berikutnya merupakan hari terakhir, gaji mesti dibayar. Kalau tak dibayar, maksudnya gaji apa? Gaji lewat, bukan kurang. Gaji lewat. Okey. Kemudian bagaimana kaedah pembayaran upah? Di Malaysia sekarang pembayaran upah, baik masyarakat lokal ataupun pekerja dari negara luar asing, mesti dideposit ke dalam akaun bank. Wajib, mandatory, ya. Tetapi kalau kamu mau gaji dibayar secara tunai, duit, perlu ada satu persetujuan secara bertulis. Boleh? Okay, next. Waktu kerja, tidak, saya ingat di mana-mana negara pun sama, kita menetapkan waktu kerja hanya 8 jam satu hari. Bukan tak boleh lebih, boleh lebih, tetapi itu dikira sebagai bayaran kerja lebih masa. Tidak lebih 48 jam seminggu. Maknanya 8 jam kali berapa? Kali 6. 8 kali 6 berapa? 48. Jadi tak boleh lebih 48 jam. Dan perlu dalam tempoh itu kena ada rehat. 5 jam kerja mesti rehat sekurang-kurang 30 minit, ya. Kemudahan cuti. Ini pun perlu kita ketahui bahawa di Malaysia ditetapkan dalam seminggu berapa hari dalam seminggu? Berapa hari? 7 hari. Jadi mesti ada 1 hari cuti. Libur, rehat. Mesti ada 1 hari. Jadi apalagi kelayakan yang, sebab ada satu persepsi di kalangan, adakah kami pekerja asing juga layak untuk mendapat cuti-cuti yang ada di dalam undang-undang? Ya, juga layak, sama seperti pekerja tempatan. Perlu mendapat cuti sakit sekurang-kurang 14 hari setahun. Kemudian cuti tahunan 8 hari setahun. Jadi yang nak pergi berjalan, nak pergi melancong, itu pun boleh dapat cuti. Dan cuti kelepasan am, ni public holiday, ya. Ada 11 hari maksimum, bukan wajib, mandatory dalam setahun. Ini ada hari-hari dia lah, saya tak boleh terangkan detail di sini, ya. Next. Ini upah kerja lebih masa. Ini pun satu perkara ini saya sebutkan tadi, apabila tuan-puan telah bekerja lebih daripada 8 jam tadi, jadi ada bayaran kerja lebih masa. Saya kira kalau di Indonesia dipanggil lembur. Betul? Lembur, kan? Jadi itu bayaran dia.
Kalau kamu kerja hari biasa, ini maksud dia hari yang misal kita ambil contoh Isnin hingga hari Sabtu, itu hari biasa. Jadi 1/5 daripada upah kamu. Ada pengiraan dia di bawah. Okey, kalau kamu kerja pada hari Minggu, misalnya hari esok Ahad, hari Minggu, jadi kadarnya 2. Dan kalau mana-mana kerja yang dibuat pada public holiday, kadar 3 gaji dia, ya. Okey. Cara pengiraan ada di bawah. So itu saya ingat perkara yang penting untuk akta kerja lah. Ini yang minimum. Next. Ini akta yang baru kita kuatkuasakan. Saya banyak juga melawat ke tempat-tempat penginapan. Kadang-kadang saya agak rasa sedih sebenarnya melihat kepada tempat tinggal pekerja. Saya yakin dan percaya kita semua manusia. Walaupun siapa mereka, dari mana mereka, semua orang perlu mendapat sekurang-kurang kemudahan yang kita panggil sesuai lah, yang boleh manusia duduki lah, ya. Itu yang saya cuba nak sampaikan. Jadi di bawah akta baru ini, jadi menetapkan supaya semua pekerja mesti, maksudnya majikan mesti menyediakan kepada pekerjanya apa yang ada di sini, ya. Ini yang perlu tuan-puan ketahui. Kalau tuan-puan ni adalah merupakan NGOs ataupun wakil kepada pekerja, jadi perlu tahu yang ini, ya. Pertamanya, ruang tidur. Semua orang perlu ada ruang tidur. Ruang tidur dia ada pengiraan dia. Ada yang kita panggil dorm ataupun asrama, ya. Tahu asrama? Hostel. Ataupun bukan dorm, dia rumah seperti biasa lah. Ada bilik-bilik, itu rumah. Jadi itu ukuran-ukuran dia. Saya tak perlu tunjukkan ukuran dia, tapi 3.0 untuk dorm, 3.6 meter persegi yang bukan dorm, rumah. Tandas. Tandas, kalau dorm mesti ada satu tandas untuk 15 orang. Kalau rumah, satu tandas mesti untuk 6 orang saja. Okey? Boleh faham ke apa saya cakap ni? Terima kasih. Kemudian ada bahan yang kemudahan yang tidak boleh dikongsi. Jadi ini daripada pemerhatian kita, ada tempat-tempat yang mana ini semua dikongsi sajalah. Ada kadang-kadang dikongsi. Jadi katil. Katil mesti ada. Saya rasa saya dah melebihi masa, Pak Indra. Adakah tuan-puan seronok untuk teruskan atau saya? Jadi kalau seronok, saya teruskan Jadi pertamanya katil. Katil di situ ditulis katil bujang. Pasal kamu bukan datang bersama suami atau isteri kan? Jadi katil bujang sajalah. Okey, katil bujang itu yang standard lah, ya. Saiz dia ada 1.7 meter persegi. Siapa yang mau ukur silakan. Tapi yang standard lah kita kira, ya. Okey, juga boleh katil yang double decker, 2 tingkat. Itu pun dibenarkan. Jadi katil ini saya nak bagi cerita dia. Ni mungkin bukan melibatkan pekerja Indonesia lah, tapi ada yang kerja shift work. Maksudnya ada 2 waktu, shift. Satu siang, satu malam. Jadi tempat itu di mana ada katil yang dikongsi. Yang pekerja siang kerja, yang malam tidur. Yang bila dia jadi balik, bila yang siang pergi kerja, yang balik malam pula akan ganti tempat. Jadi dikongsi. So ini sepatutnya tak boleh, ya. Semua orang wajib ada satu katil sendiri, private katil, ya. Yang kedua, tilam. Ini ditetapkan di bawah undang-undang ni, tilam mesti 4 inci tebalnya begini. Ambil kotak tisu yang paling besar tu, itu ukuran dia. Jadi kalau tilam tebal ni saya tak boleh. Tetapi ini banyak juga isu sebab ini bergantung pada budaya masing-masing. Ada majikan dah sediakan katil, dah sediakan tilam, tapi dia tak suka tidur tu semua. Jadi dia, istilah dia, dibuka dan diletakkan di tepi. Tak boleh.
Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan, ini bukan dari Indonesia lah. Indonesia dengan Malaysia ni lebih kurang, budaya kita lebih kurang. Tapi dari negara yang lain, saya tanpa menyebut dari negara mana lah. Biasanya mereka tak suka tidur atas katil ataupun tilam. Mungkin budaya di negara mereka begitu. Atau di Indonesia juga ada yang tak suka katil. Tidak kan? Semua suka katil, semua suka tilam kan? Okay? Bantal dan selimut, ini biasanya ada lah. Tapi agak sedih apabila bila kita buat lawatan, tidur di atas apa dipanggil ya? Itu kalau angkat barang, ada forklift, angkat barang tu apa dipanggil tu? Pallet. Pallet. Itu pallet adalah katil dia. Saya boleh tunjukkan gambar kalau ni, tapi patutnya konsul bagi saya 2 jam kot baru saya boleh tunjuk. Tapi disebabkan 15 minit, jadi saya masih memegang. Saya cuma perlu hari ini untuk cakap rekalibrasi saja. Ya, okay. So seterusnya almari berkunci. Ini juga diwajibkan, satu almari berkunci, ada saiz dia. Tujuannya untuk menyimpan barang berharga. Bukan simpan baju, bukan simpan baju, almari dan sebagainya. Simpan barang berharga seperti wang, handphone, pasport dan sebagainya, dan berkunci. Okay, next. Dan ini adalah kemudahan yang memang boleh dikongsi. Dan kalau semua orang perlu dapat ini secara tidak dikongsi, saya fikir company akan lingkup lah, akan bangkrut. Yang pertamanya mesti ada ruang rehat, ada dapur. Ini biasanya ada ke semua majikan ada menyediakan, tetapi kondisi itu mungkin kurang baik ya. Ada kipas, ada lampu untuk semua ruang-ruang yang ada ya. Tong sampah, alat pertolongan cemas. So ini semua perlu disediakan oleh majikan. Next. Okey, ini yang rekalibrasi. Saya sentuh juga sikit berkenaan lah rekalibrasi. Sebenarnya kami di Jabatan Tenaga Kerja, sekiranya ada permohonan daripada majikan, ini rekalibrasi yang kita tahu adalah parti ya. Jadi mana-mana pekerja yang dianggap telah tanpa izin berada di negara ini tetapi ingin terus bekerja, jadi dia perlu ada majikan. Permohonan mestilah melalui majikan dan boleh datang terus ke Jabatan Tenaga Kerja cawangan di mana-mana saja yang ada. Kita ada 56 cawangan di seluruh Malaysia. Dan permohonan juga melalui online ada. Next. Yang di bawah sekali itu ada link dia. IPAX ipax.gov.my itu permohonan dia. Okay. So the rest next. Seterusnya. Ini saya tinggalkan kepada Tuan Arvin untuk sampaikanlah nanti. Saya fikir ini akan disampaikan dengan lebih detail oleh Tuan Arvin. Next. Dan itu saja. So sekali lagi saya mengambil peluang ini. Saya minta maaf saya telah mengambil masa yang ditetapkan. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Konsulat Jeneral Indonesia Pulau Pinang yang telah bersedia menjemput saya pada pagi ini dalam bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan dalam program sosialisasi ketenaga kerjaan dengan komuniti atau paguyuban masyarakat Indonesia. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Saya tidak pandai bercakap, cuma boleh menyampaikan cara saya. So saya jangan tak penting macam mana cara saya bercakap. Yang penting apa yang saya sampaikan. Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.